أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Before that, let's begin our session with Kitab Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Before that, give me permission to conduct this session with in Malay language. Alright. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita lagi untuk kita bersama-sama dalam program Dr. S. Dai, session kelima insya-Allah. Jadi selawat dan salam kita buat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perjuangan baginda. Alhamdulillah hari ini kita dapat merasai nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah berkat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bersama-sama hadir pada majlis program ilmu kita pada tengah hari ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang cukup special saya kira, kerana tidak lama lagi lebih kurang 10 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mana penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan, dan ayuh sama-sama kita rebut peluang untuk kita mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita cukup bertua pada hari ini kerana tajuk yang akan dibincangkan oleh speaker kita iaitu Ustaz Faizul Azmi berkaitan tentang ruksa di bulan Ramadan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Faizul untuk meneruskan majlis. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa ma'alimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis Saudara Muhammad Arsham. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan juga bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Dan mana bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan untuk kita menjadikan setiap saat dan juga detik dalam bulan Ramadan itu liyuqarriba ila Allah, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Mudah-mudahan di akhir Ramadan besok kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, la'allakum tattaqun, mendapat ketakwaan. Jadi kalau kita melihat puasa ini sebagai satu bentuk syariat yang telah difardukan oleh Allah SWT seiring dengan syariat solat, zakat, haji dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tetapi dalam setiap suruhan tersebut ataupun dengan istilah disebut sebagai istilah azimah. Azimah ini adalah semua bentuk suruhan Allah SWT ke atas mukallaf untuk nak melaksanakan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu perkara, maka disebut sebagai azimah. Satu benda yang disifatkan sebagai tanggungjawab ataupun ada aspek yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada manusia. Tetapi di sebalik suruhan dan juga larangan Allah SWT tersebut, ruh syariat ini
dia disertakan dengan taisir ataupun kita panggil sebagai memudahkan ataupun kesenangan, keringanan. Dan setiap syariah yang Allah SWT ataupun setiap hukum syarak yang Allah SWT berikan ataupun suruh kepada kita ini disebut sebagai azimah. Manakala setiap keringanan yang ada pada hukum syarak tersebut, sama ada berbentuk pengurangan jumlah rakaat ataupun membawa kepada tidak perlu untuk nak melaksanakan secara hadir ataupun secara terus, boleh untuk ditangguhkan ataupun tawakuf, itu di bawah elemen rukhsah. Jadi rukhsah ini adalah benda yang bertentangan dengan azimah. Jadi rukhsah datang ini meraihkan keadaan setiap mukallaf itu dan melihat bagaimanakah rukhsah ini dia mengimplementasikan ataupun melaksanakan ruh maqasid syariah. Yang mana kita tahu syariah Islam ini berdiri di atas taisir, iaitu memudahkan. Kemudian syariah juga berdiri di atas jalbul manfaah, mengambil ataupun kita nak create manfaat kepada umum. Kemudian syariah juga ataupun maqasid syariah juga berdiri di atas raf'ul haraj, iaitu kita mengangkat benda-benda yang menyukarkan. Kemudian syariah juga berdiri di atas hifzun nafs, menjaga nyawa, sehingga kan ada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dibolehkan untuk kita makan benda-benda tersebut ketika mana dalam keadaan darurah. Jadi itu dipanggil sebagai rukhsah. Bila semua melibatkan keringanan hukum ini, maka disebut sebagai rukhsah. Jadi rukhsah ini dia pengertiannya sangat luas. Dia bukan hanya setakat bulan puasa hanya setakat musafir boleh buka puasa, ataupun orang yang sakit dia boleh tak berpuasa. Jadi rukhsah ni dia melibatkan falsafah yang sangat luas. Dan contoh kita nak melihat bagaimana rukhsah dalam semua perkara. Contoh ketika keadaan darurat, ada rukhsah yang dibolehkan untuk kita makan benda yang diharamkan, seperti makan khinzir ketika mana asyadul ju', ketika mana tersangat lapar, dan itu hanya cara survival untuk kita boleh hidup, dan dihalalkan daging khinzir itu atas alasan rukhsah yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Rukhsah juga berlaku ketika mana seseorang berada dalam keadaan ikrah. Ikrah ni apa? Dia keterpaksaan. Contoh, seorang yang perlu buka tudung untuk pergi ke satu tempat yang ada ugutan supaya disuruh untuk buka tudung. Kalau tak buka tudung, nyawa akan melayang dan sebagainya. Maka di situ juga berlaku, boleh kita amalkan, boleh kita tatbikkan rukhsah ini ketika mana dalam keadaan ikrah, keterpaksaan. Kemudian masyaqqah. Masyaqqah ni adalah bentuk kesusahan. Maksud bila waktu kita asyadul sebab tu kita tengok dalam kaedah syarak ataupun kaedah maqasid, kaedah qawaid fiqh, idza daqal amru ittasa'. Apabila sesuatu perkara itu sangat sempit ataupun menghimpit, maka diluaskan ataupun diberi kelonggaran untuk perkara tersebut. Jadi ini antara perkaranya, iaitu rukhsah berjalan ataupun rukhsah bertindak sebagai ejen untuk nak mengimplementasikan maqasid syariah yang lebih besar daripada syariat seperti yang lebih ringan ataupun yang lebih bawah daripada maqasid yang lebih besar. Maksudnya kita boleh menggadaikan syahadah kita ketika mana kita contohlah orang kata, kalau kamu tak mengaku keluar Islam, maka kami akan bunuh kamu. Maka di situ kita boleh mengaku sebagai bukan Islam, ataupun kita mengaku keluar Islam tetapi dengan perkataan sahaja, bukan dengan qalb, dengan hati. Jadi waktu itu untuk nak melepaskan kita daripada darurat
ataupun ancaman yang bersifat tadi. Namun dalam elemen darurah ini perlu diingat, ad-darurah tuqaddiru biqadriha. Setiap kemudaratan itu akan diukur dengan kadarnya. Jangan budak hanya dengan sebab budak saja acuh pisau kita. Kalau abang tak buka puasa, saya cucuk abang. Dan kita terus buka puasa. Itu ancaman yang tak apa panggil? Bukan ke atas apa ancaman yang besar lah, ataupun ancaman yang boleh sampai ke tahap boleh menghilangkan nyawa dan juga boleh membawa kepada kemudaratan. Kemudian kalau kita tengok antara elemen yang ada aspek rusuh ini, antaranya lain adalah ketika mana kita dalam keadaan sakit, marad, maka di situ dibolehkan untuk mereka yang ada masalah kesihatan. Tetapi dalam masalah kesihatan ini, kalau kita tengok majlis ataupun majlis fatwa ataupun amin fatwa, antaranya Syekh Ashur, beliau mengatakan setiap hal yang berkaitan dengan buka puasa disebabkan oleh sakit perlu ada justifikasi daripada doktor, ahli kesihatan. Ini kita kena amanah lah. Maksudnya ada orang cuba ambil kesempatan setiap kali bulan puasa dia buat alasan gastrik. Saya gastrik, tak boleh nak puasa. Jadi ini antara yang tidak amanah lah. Maksudnya untuk nak justify boleh puasa tak puasa ni doktor kena refer kepada ahli perubatan yang kata, oh kamu boleh puasa, kamu tak boleh puasa. Jadi kalau ada justify daripada doktor tu, maka baru tepat dia punya pengambilan rusuh di situ. Namun perlu kita ingat, sebab ada satu golongan yang di kalangan umat Islam kita ini, kita panggil dalam istilah tatabbu' ruqas. Tatabbu' ruqas ni apa? Tatabbu' ruqas ni adalah golongan yang suka memudah-mudahkan syariat. Sikit-sikit dia nak mengambil rukhsah. Sedangkan rukhsah ni hanya boleh diambil ketika mana ada hajat, ada keperluan. Dan realiti itu berlaku. Sebab apa? Sebab apa seorang pesakit perlu dapat justifikasi daripada doktor? Sebab orang yang sakit ni, dia rasa kemudaratan itu hanyalah bersifat maznun ataupun kita kata mauhum, hanya bertaraf. Kalau kita tengok the degree of knowledge tu, daripada yakin, zon, syak, waham. Jadi orang yang buat keputusan, kalau orang yang pesakit itu sendiri buat keputusan kata saya tak boleh puasa sebab sakit ataupun sebab gastrik, dia hanya sampai ke tahap waham saja. Dia tak buat research apa, dia tak tengok kondisi apa, dia tak tengok tubuh badan dia macam mana, dan dia buat kesimpulan kata saya tak boleh puasa sebab sakit. Dan keadaan dia begitu, dan dia mengambil benda tu. Sebab itu kita kata tadi marad dia itu hanyalah di tahap zon ataupun di tahap waham saja, ragu-ragu dan juga benda yang tak pasti. Jadi bila ada doktor buat keputusan ataupun doktor buat diagnose dan melihat, oh dia ni memang tak boleh puasa betul, itu baru yakin dia punya tahap dia, dan baru dia boleh mengambil rukhsah yang kita sebutkan tadi. Kemudian antara elemen ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada rukhsah ini adalah berkaitan dengan mana tadi saya sebut. Kita dah sebut tadi musafir, iaitu musafir yang bukan semata musafir yang boleh membawa kepada kita mengqasarkan kita punya solat kita, lebih kurang 80 km ke atas lah, untuk kita nak melaksanakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melaksanakan rukhsah, iaitu tidak perlu berpuasa pada siang Ramadan. Okey, itu kemudian kalau kita melihat kepada aspek ataupun elemen yang lain, seperti umul balwa. Umul balwa ni benda yang tidak dapat dielak ataupun tidak sukar untuk kita nak elak. Kalau dalam kitab-kitab turas disebut contoh taik burung yang berada di masjid. Maksudnya taik burung tu dah terlalu banyak,
dan dia adalah merupakan benda yang najis dan sesuatu yang sukar untuk nak dibersihkan dan nak dielak, maka dia jadi umul balwa dan dia dikira sebagai ruksah dan tidak dikira sebagai najis. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ruksah pada bulan Ramadan ini, dia melibatkan beberapa individu. Tadi kita melihatkan keadaan situasi. Kemudian seterusnya kita melihat kepada keadaan seorang individu tersebut. Contoh, orang tua yang dah orang panggil maradul maut. Kalau dalam istilah kitab turah dia panggil sebagai sakit yang memang sakit yang membawa kepada kematian. Bedek lah. Jadi macam mana hukum ataupun kefarduan puasa kepada golongan ini? Jadi ulama mengatakan golongan ini dia mendapat ruksah, tidak perlu berpuasa dan tidak perlu menggantikan puasa mereka sekiranya tak sembuh lah maksudnya, dan hanya wajib ke atas mereka adalah fidyah. Itu adalah golongan yang paling kita kata paling atas lah untuk layak mendapat ruksah pada bulan Ramadan. Kemudian golongan yang sakit, tapi sakit itu ada kesembuhan, boleh sembuh. Jadi golongan ni waktu dia sakit pada bulan Ramadan tersebut, maka dia mendapat ruksah untuk iftar, untuk tak perlu puasa, tetapi dia perlu qada puasa tersebut. Jadi keperluan untuk mengqada puasa tersebut. Namun sekiranya sampai bulan Ramadan minggu tahun depan pun dia tak sempat nak qada, sibuklah kan. Mungkin medical student kot, mungkinlah. Okey, dia tak sempat nak puasa juga, sibuk bisnes ke apa, kerja ke, maka dia kena qada dan juga bayar fidyah sekali. Kemudian golongan yang seterusnya adalah ibu yang mengandung. Ibu yang kata golongan yang pertama, golongan wanita ni, pertama golongan yang mengandung dan juga golongan yang menyusukan anak. Okay, bagi golongan yang mengandung, sekiranya dia khuatir puasa itu boleh menjejaskan dia punya kandungan, mungkin dia ada masalah kencing manis ke apa ke, dia takut berlaku kecacatan pada janin, maka ditanya doktor pun cakap ya, maka golongan ini boleh untuk diberikan, dapat dia untuk mengambil ruksah yang dibolehkan oleh syarak. Tapi dia kena qada lah dia punya tinggal puasa tadi. Kemudian adalah golongan yang menyusu, sebab dia kata bila dia puasa susu kering dan sebagainya, walaupun ada kaedah kata time sahur tu makanlah banyak-banyak kurma ke, susu ke, air ke apa, supaya siang harinya dia boleh menyusu dengan baik. Tapi ada orang yang bila dia menyusu ataupun bila dia puasa, penghasilan susu tu kurang. Jadi golongan ini juga boleh mengambil ruksah untuk tidak berbuka ataupun tidak berpuasa. Jadi itu konteks yang kita lihat bagaimana Islam meraihkan kepelbagaian keadaan umat dia demi untuk nak memastikan syariah itu terlaksana. Sebab puasa bulan Ramadan ni adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Dia adalah hukum wajib seperti mana wajib solat. Tapi di sebalik kewajipan tersebut, maka Islam menganjurkan ataupun memberikan kerehatan atau keringanan kepada beberapa golongan yang terlibat tadi ataupun beberapa situasi. Dan tadi kita melihat kepada individu dan yang kedua kita melihat kepada situasi seseorang tersebut. Walaupun dia tak sakit tapi dia musafir, maka dia ada peluang ataupun ada boleh untuk nak mengambil ruksah ketika mana dia dalam keadaan musafir. Jadi sebab itu kalau kita melihat kalau di hospital dan sebagainya, kita boleh jelaskan boleh kadang-kadang ada pesakit, dia ada dua golongan lah. Golongan yang pertama tadi yang tatabuk ruqas, yang suka ambil kepada ruksah walaupun tak ada alasan yang kuat. Golongan yang kedua yang takut untuk nak meninggalkan suruhan Allah SWT. Dia rasa bila tinggal dosa, tinggal puasa ni macam berdosa, sedangkan dia dalam keadaan sakit yang teruk. Ini banyak berlaku kepada orang tua-tua lah. Sebab orang tua-tua ni dia punya tahap keyakinan mereka ni tinggi ataupun tahap ketakwaan tu tinggi, tetapi ilmu dia kurang. Jadi waktu ni kita kena bantu pesakit-pesakit kita ataupun bantu golongan-golongan ini untuk mereka faham syariat.
bagaimana Allah SWT menyusun keringanan bagi ibadah puasa. Sebab puasa ni dia mengambil masa yang panjang dan dia adalah aktiviti fizikal yang melibatkan kita perlu tahan kita punya makan dan minum. Jadi dia melibatkan perlu kepada tenaga dan sebagainya. Jadi di situ ada rukhsah yang Allah SWT berikan kepada ataupun kelonggaran kepada golongan ini untuk nak melaksanakan ibadah tetapi dalam keadaan mereka sedar. Jadi kita ada dua golongan. Golongan yang kedua ni yang kita suka sikit. Sebab mereka ini dia tak faham rukhsah itu apa, dia tak tahu buka puasa tu dibolehkan ketika mana dalam keadaan yang tertentu, keadaan yang diperlukan yang kita jelaskan tadi. Jadi inilah golongan yang perlu kita bantu untuk kita memahami mereka tentang rukhsah tersebut. Sebab dia mungkin pendidikan dia di waktu dia sekolah dulu ataupun waktu dia muda dulu, dia belajar wajib puasa ni wajib, solat ni wajib dan semuanya. Bagi dia nak kena buat, nak kena laksanakan dalam keadaan bagaimana sekalipun. Tapi sekiranya ibadah tersebut memudaratkan dia, ada mawani', benda yang menghalang dia untuk nak melaksanakan dia, dan boleh digugurkan dengan rukhsah dan boleh digantikan, diqada puasa tersebut. Jadi bagi yang untuk kita nak memahami dalam keadaan ini, sebab rukhsah ini juga sebagai satu bentuk syariat. Kadang-kadang orang faham rukhsah ni tak dapat pahala. Rukhsah ini meninggalkan ibadah. Tidak. Sebenarnya rukhsah ini adalah satu bentuk ibadah yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala anjurkan dan Allah SWT sukakan rukhsah ini. Seperti mana Allah bencikan maksiat, Allah juga sukakan kepada rukhsah. Maksud Allah suka kepada orang yang mengambil rukhsah. Setengah orang bila dia musafir, dia tak mau sembahyang jamak. Dia kata, apa ni ada. Sebenarnya rukhsah ini dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada hukum dia. Ada rukhsah yang wajib. Ada rukhsah yang wajib ni macam contoh makan benda yang haram ketika mana dalam keadaan darurat. Kemudian rukhsah yang sunat, macam contoh benda yang ibahah ataupun benda yang sunat seperti solat ataupun solat jamak ataupun solat qasar. Ini antara rukhsah yang bersifat sunat. Dan ada rukhsah yang bersifat khilaful aula. Saya tak ingat contoh dia. Tapi tingkatan rukhsah itu ada yang wajib, ada yang sunat dan ada yang harus dan ada yang khilaf aula. Jadi untuk kita bila kita tahu tentang rukhsah, ini adalah satu bentuk syariat juga yang perlu kita raikan, yang perlu kita boleh ambil sebagai satu option untuk kita nak melaksanakan sesuatu ibadah dalam keadaan kita yang berbeza-beza keadaan. Kadang-kadang ada orang dia hadapi masalah ketika mana nak melaksanakan, contoh dia berpuasa dalam keadaan menyusu anak, maka di situ ada rukhsah yang Islam berikan yang dia boleh ambil dan dia boleh ambil manfaat supaya ibadah kita ini, sebab dalam agama Islam ataupun dalam syariat kita ini dia bukan bersifat menyusahkan, tapi ad-dinun yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini ada ruh taisir, ada ruh yang menyenangkan, meringankan, dan agama ataupun syariah ini dia ada aspek tidak mendatangkan kemudaratan. La darar wa la dirar. Jadi setakat itulah untuk pencerahan kita pada petang ini atau tengah hari ini berkaitan dengan rukhsah pada bulan Ramadan, dan kita buka sebarang bentuk soalan insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan sebentar tadi. Alhamdulillah kita dapat melihat begitu indahnya ajaran Islam, sehingga mana Islam ini tidak membebankan umatnya sendiri. Jadi di sini ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, adakah terbelahak makanan membatalkan puasa? Kadang-kadang Ulang balik. Adakah terbelahak makanan membatalkan puasa? Terapa? Terbelahak. Maksudnya macam mana? Dia berdeham-deham macam terbelahak. Terbelahak ni bukan muntah kan? Dia macam keluar angin ni kan? Macam tu kan? betul?
Terbelahak ni dia tidak membatalkan puasa. Tak boleh lagi soalan dia, Ustaz. Okey. Kadang-kadang makanan yang terbelahak itu tidak sempat dibuang dan akhirnya ditelan. Adakah membatalkan puasa? Maksudnya kita seakan-akan batuk, muntah lah rasanya ni, Ustaz. Muntah lah kan. Muntah kalau contoh terbelahak ni yang saya faham, mungkin dia macam tu makanan keluar. Jadi bila makanan keluar dia tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja lah. Kalau dia masuk balik makanan tu, maka puasa dia batal. Okey, itu kita melihat hukum daripada aspek terbelahak. Kalau puasa macam kita sebut tadi, puasa ada muntah ada dua, muntah yang sengaja amadan dengan muntah yang tidak sengaja. Jadi muntah yang tidak sengaja ini tidak membatalkan puasa, manakala muntah yang sengaja adalah membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Soalan kedua, Ustaz. Bagaimana wanita yang mengandung yang tiada apa-apa penyakit tetapi bimbang akan kandungannya dan tidak ingin meneruskan puasa? Dia boleh untuk iftar ataupun tidak berpuasa lah, dibolehkan oleh syarak dengan sebab kebimbangan terhadap kandungan dia itu. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula pesakit yang mudah dapat penyakit gastrik tetapi tidak membawa maut? Adakah mereka ini dibolehkan tidak berpuasa kerana bimbang ada serangan sakit perut? Pihak doktor tidak pula melarang berpuasa tetapi lebih menyuruh pesakit ini berhati-hati dan memantau diri. Apapun kena melihat ataupun kena tengok kepada apa yang doktor sebut. Sebab sakit ni dia macam contoh sakit yang tidak kronik. Maksudnya gastrik ni ada yang level yang tidak kronik. Maksudnya kalau dia tak makan dalam tempoh beberapa jam, dia sakit sikit saja. Maka ini mungkin doktor pun saja boleh puasa tapi ada sakit sikit. Ataupun doktor cakap apa pun hal yang berkaitan dengan gastrik ini perlu kepada endorse doktor. Doktor cakap doktor endorse boleh puasa, maka dia perlu puasa. Doktor kata tak boleh puasa, maka dia digugurkan ataupun dia boleh rukhsah dia untuk tidak berpuasa. Tapi dia kena qada lah perihal tersebut, puasa tersebut. Jelas. Dan soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Adakah rukhsah untuk orang bermusafir, yakni memandu kereta di lebuh raya, untuk tidak berpuasa masih relevan pada masa sekarang yang sangat selesa untuk para musafir bermusafir? Ya, kita perlu ingat ialah atau sebab hukum rukhsah musafir itu bukan disebabkan oleh penat ataupun apa-apa aspek yang senang, susah dan sebagainya, tetapi ialah kepada keharusan untuk tidak berpuasa itu adalah disebabkan oleh ialah musafir, safar. Maksudnya kalau mujarad dia safar, tak kisah safar naik helikopter ke, musafir naik basikal ke, musafir naik aeroplane ke, flight ke, jet ke, apa ke, tidak memberi kesan kepada hukum tadi. Hukum dia adalah safar, iaitu perjalanan yang melebihi 80 km ke atas, maka dia dikategorikan sebagai safar, yang mana boleh dia mengambil rukhsah dari segi jamak solat dan juga qasar solat dan juga tidak berpuasa. Tapi puasa ini ataupun itu melihat kepada kondisi seseorang lah. Dia bebas lah untuk nak menentukan. Dia bukan mesti wajib ambil rukhsah tak, tetapi di situ dibolehkan untuk dia mengambil rukhsah tersebut. Tidak ada istilah wajib, tapi Allah SWT dalam fa'idatu min ayyamin ukhar, in kunta fi safarin aw maridan
fa'iddatun fi yaumin ukhra. Maksud Allah SWT suruh kita gantikan hari-hari yang lain. Jadi walaupun kesenangan, tidak penat dan sebagainya bukan ilah kepada keharusan untuk berbuka puasa, tetapi ilahnya ilah ni dia mesti mundhabit. Maksudnya dia mesti tak boleh berubah, tak mengikut kondisi seseorang. Ilah dia safar dia. Kalau dia naik motor ke, naik kereta ke, naik kapal terbang ke, tidak memberi apa-apa kesan kepada ilah keharusan untuk dia berbuka puasa, iaitu safar. Maka boleh untuk dia memilih sama ada dia nak berpuasa ataupun tidak berpuasa atas diri dia sendiri lah. Sini ada satu soalan lagi Ustaz dekat Ya. ruangan chat. Ustaz, makanan yang masuk melalui tiup terus ke perut, tidak melalui mulut, adakah membatalkan puasa? Okey, dawabit batal puasa ini apabila ada objek ataupun apa-apa bentuk makanan ke, air ke masuk kepada mi'dah, perut kita, disebut sebagai mi'dah ni, maka dia dikategorikan sebagai membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada lagi soalan, kita buka seminit lagi untuk bertanya soalan. Okay, ada. Ada lagi soalan? Bagaimana pula jika pesakit yang perlu makan ubat di siang hari, adakah batal puasanya? Itu confirm batal. Makan di siang hari ni adalah batal. Oh, maksudnya dia ada rukhsah lah kan Ustaz? Ya, kalau dia termasuk kategori orang yang marat lah, orang yang sakit. Jadi dia termasuk di bawah rukhsah juga. Alright. Barakallahu fiik pada Ustaz di atas persudian bersama-sama kami untuk menyampaikan sedikit ilmu. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk kita semua. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, sesi soal jawab, maka berakhirlah sesi kita pada hari ini. Jadi insya-Allah saya ingin mengingatkan pada seluruh komuniti IUM untuk mengisi link attendance. Jadi setakat itu dari saya. Moga-moga apa ilmu yang disampaikan tadi dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di bulan Syaban ini dan insya-Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan datang. Jadi jazakumullah kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan suratul Asr dan kafaratul majlis. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi yang akan datang, di hari yang sama dan waktu yang sama, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.